Okey ya, bab 7 ketaksamaan linear. Okey. So bezanya di situ adalah perkataan ketaksamaan. Sebelum ni dalam bab 6 kita tajuk dia adalah persamaan kan. Jadi di sini adalah ketaksamaan. So kita akan lihat nanti apakah perbezaan antara dua-dua tajuk ni Okey. Okey, sebelum kita lihat apakah itu ketaksamaan, cuba kamu lihat dulu video yang cikgu akan sharekan ni. Ada lagi ke yang masuk tu sebab cikgu tak nampak ni. Tu ada yang masuk. Dia lambat sikit. Okey, so kalau kamu nampak kat belakang tu, kita akan gunakan simbol yang berlainan. Sebelum ni kita guna simbol sama dengan kan. Apa pula tak keluar ni? Okay, tunggu sekejap dia tengah loading. Okay. Okay, so tajuknya ketaksamaan linear. Kita akan lihat. Okay, tengok dulu video ni Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ketaksamaan linear. Tahukah adik-adik, ketaksamaan linear sering kali digunakan dalam kehidupan harian tanpa kita sedari. Pernahkah adik-adik pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan? Tahukah adik-adik, untuk mendapatkan lesen memandu, adik-adik mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Ini adalah salah satu contoh ketaksamaan linear. Bagaimanakah kita boleh menulis ketaksamaan ini secara matematik ya adik-adik? Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Bagi pendapatan rendah, Kerajaan Malaysia telah menyediakan suatu program perumahan yang dinamakan Program Perumahan Mesra Rakyat. Adik-adik tahu tak siapa yang layak untuk memohon program ini? Untuk layak memohon program ini, seseorang individu tersebut mesti tidak mempunyai rumah ataupun tinggal di rumah yang usang dan mesti mempunyai tanah yang cukup seperti yang ditetapkan, juga berpendapatan RM1,500. Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan keluarga mestilah di bawah RM1,500 ya adik-adik? Secara matematiknya, bagaimana kita menulis pernyataan ini? Adik-adik, banyak lagi contoh-contoh ketaksamaan linear dalam situasi di sekeliling kita. Nanti kita akan belajar dengan lebih terperinci. Okey. Nanti kita akan lihat apakah kaitan video ni dengan tajuk ketaksamaan linear. Sekejap, sebelum tu cikgu nak tengok ada yang tak boleh masuk ke? Okay, semua ada Okay, so tadi dia cerita tentang lesen memandu kan? Tentang lesen memandu umur yang 18 tahun. Tapi tu sebenarnya untuk kereta kan. Kalau untuk motosikal kurang-kurangnya 16 tahun dah boleh dah. So word di situ yang saya nak kamu perhatikan adalah perkataan sekurang-kurangnya. So nanti kita akan lihat apakah kaitan perkataan itu dengan tajuk ketaksamaan. Okey, dalam tajuk ini, so kita lihat apakah maksudnya. Okey, yang ni kamu salin muka surat yang ni. Yang ni salin dalam buku tulis. Sambil kamu salin, sambil saya terangkan
Okey. So ini tentang ketaksamaan, iaitu kita lihat maksud dia ketaksamaan ini adalah kalau dia tanya apakah ketaksamaan, jadi kamu boleh jawab ketaksamaan itu adalah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Kuantiti ni apa? Kuantiti ni apa-apa bilangan lah, apa-apa nilai, apa-apa jumlah. So dia menceritakan tentang nilai yang tidak sama. Okay, yang tidak sama nilai. Okay, jadi untuk menyatakan keadaan tidak sama nilai ni, okay, kita akan menggunakan beberapa simbol. Yang ni kamu kena hafal simbol-simbol ni. Okay, salin dulu. Yang ni simbol dia buat betul-betul Ni kurang, lebih besar. Kemudian tanda yang sama juga tapi ada garis di bawah. Ni kan, ada garis di bawah. Okay, membawa Cikgu, maksud. Ya. saya pakai buku lain boleh? Buku MT saya tak tahu letak mana. Okay, boleh. Nanti kalau jumpa tampal. Okey. Okay, tengok yang kat bawah ni tanda tak sama dengan ni. Saya takut kamu tak jelas. Ni sebenarnya tanda sama dengan Yang tak sama dengan tu tanda sama dengan macam biasa. Tapi kita palangkan. Tu maksudnya tak sama dengan. Okay, salin sekejap. Cikgu nak tak tahu dia dapat masuk ke tak. Dia dapat masuk Okay, yang baru masuk salin dulu ni. Ni tajuk kita hari ni bab 7. Ketaksamaan linear. Okay, cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu salin sekejap. Okay, yang pertama sambil kamu salin, sambil kamu dengar Okay, ada simbol kurang, ada simbol lebih besar. Okay, macam mana nak ingat ni? Supaya tak keliru. Ni cikgu, ni petua yang cikgu biasa gunalah untuk diri cikgu sendiri dan selalu cikgu ajar juga dekat anak murid cikgu. Okay, kalau tak nak keliru antara dua simbol ni, kamu letak, katalah kamu terlupa, ini kecil ke, ini besar. Kamu letak garis kat depan ni. So bila kamu letak garis, jadi macam huruf K kan? So jadi K untuk kurang. Yang ni, bila kamu letak garis, dia nampak macam huruf B kan? Jadi B untuk besar. So, yang ni kalau dalam ayat dia adalah kurang daripada yang macam ke arah anak panah kanan ni dia besar daripada. Okay. Salin dulu. Okay, kemudian ada simbol yang macam sama juga. Okay, maksud dia pun kurang. Tapi ada garis di bawah. Kat situ maksudnya ada tambahan iaitu garis di bawah itu membawa maksud sama dengan. Jadi dia akan jadi, kalau kita baca ni simbol ni dalam bentuk ayat, dia adalah kurang daripada atau sama dengan. Satu lagi yang lebih besar ni pun sama. Macam lebih besar tapi ada garisan di bawah itu membawa maksud sama dengan. Lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan keadaan yang macam mana yang kita nak gunakan. Nak guna yang ada sama dengan ke tak ada sama dengan. Buku maths kamu lah, buku tulis. Buku tulis yang kamu guna sama je. Jangan kan saya kata habiskan satu buku. Habiskan je buku yang sama. Sambung je daripada bab yang lepas. Okay. So ingat simbol yang macam anak panah ke kiri ni ataupun kalau kita letak garis jadi macam huruf K itu kita baca dia sebagai kurang daripada.
Okey, kalau ada garisan kat bawah dia, kita tambah ayatnya sebagai kurang daripada atau sama dengan. Okey, begitu juga kalau ada simbol yang macam anak panah ke kanan ni. Tapi kalau kita letak garis, kalau kita nak ingat, kita letak garis ni untuk ingat je, bukannya letak garis kat situ. Jadi macam huruf B, so kamu ingat ini untuk lebih besar. Tapi itu just ingat, jangan letak masa menjawab. So maksudnya simbol tu lebih besar daripada, ataupun kalau ada garisan di bawah ni, kita tambah perkataan dia sebagai lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, satu lagi simbol, tanda sama dengan kamu palangkan. So kita baca dia sebagai tak sama dengan. Okey, tak apa yang tak sempat salin nanti saya kopikan muka surat ni, saya letak dalam grup untuk kamu salin ya. Okey, cikgu pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini kita lihat dalam soalan. So kita akan gunakan simbol tadi tu. Kita akan guna simbol tadi tu untuk menjawab soalan ni lah. Yang ni pun kamu salin. Bandingkan pasangan berikut. Kita tambah ayat dia. Menggunakan simbol. Yang ni mudah. Okay, so kita nak guna simbol sama ada lebih besar atau kurang daripada. Okay, atau. Okay, jadi di sini kita ada pasangan nombor. Okay, so kita baca daripada kanan lah ya. Kita baca daripada kanan. Okay, di sini ada nombor negatif, nombor positif. So ingat ya, nombor negatif dia sentiasa lebih kecil daripada nombor positif. Kan sebab apa? Kalau dalam garis nombor, kalau kamu ingat balik bab 1 garis nombor, okay, positif dia berada di sebelah kanan. Negatif dia akan berada di sebelah kiri. Okay, nombor yang di sebelah kanan ni nilainya lebih besar. Nombor yang berada di sebelah kanan nilainya akan sentiasa lebih besar. Jadi yang ni, maka 4 ni mestilah lebih besar daripada negatif 5. Okay. Tapi kalau dua-dua nombor negatif macam mana pula? So kita tengok garis nombor pada bahagian nombor negatif. Okay, garis nombor ni kalau kamu tak ingat, kamu kena buat lah. Kalau dah ingat tak perlu buat pun tak apa ya. So sebab soalan macam ni just dia nak simbol tu. Simbol yang mana. Okay. So mana satu yang lebih di kanan kalau nombor negatif. So kalau kamu ingat kita nombor ni lepas sifat adalah negatif 1, negatif 2 macam tu kan. So kalau macam ni negatif 2 ni maksudnya dia lagi sebelah kanan daripada negatif 9. Negatif 9 tu dia lebih ke kiri. Jadi mana yang kanan tu dia akan sentiasa lebih besar daripada yang kiri. Okay, maksudnya negatif 2 ni dia dekat kanan maka dia lebih besar daripada negatif 9. Okay, yang ni kamu terus salin je lah. Soalan ni terus salin je dengan jawapan sebab cikgu terus terangkan. Okay, nanti yang soalan lepas ni baru kamu buat sendiri. Nombor positif. So ingat je kalau nampak negatif dengan positif, negatif tu dia mesti lebih kecil. Ingat nombor negatif dia mesti lebih kecil. Okay, kalau pecahan macam mana nak tahu? Pecahan kena tengok dia punya penyebut. Okay, penyebutnya kena sama dulu. Penyebut ni yang kat bawah ni lah. Kalau penyebut dah sama baru tengok pengangka yang atas. So tengok ni dah sama penyebut dia 3. So kita tengok yang atas 2 dengan 1. Jadi 2 mestilah lebih besar daripada 1. Okay, so ni soalan ni senang je kan? Soalan 1 markah just untuk pemahaman kamu. Okay. So selepas ni cikgu nak kamu jawab kuis ringkas, pop quiz lah. Okay, pop quiz ni cikgu akan ambil kira sebagai PPT. Jadi kamu jawab ya, walaupun dia mudah tapi kamu jawab. Okay, cikgu akan beri link. Jadi kamu akan jawab macam P tu. Tapi kali ni kalau kamu kata susah lah nak tulis, tapi cikgu harap kamu tulis je kali ni sebab jawapannya cuma jawapan yang ringkas. Sebab cikgu nak
simpan kamu punya jawapan ni sebagai evidence PBD Jadi kamu jawablah walaupun soalannya simple. Memang soalannya simple pun sebab cikgu nak kamu jawab sekarang. Okay, so cikgu akan bagi kamu link. Nanti kamu, cikgu akan bagi link di chat Kejap cikgu kopikan dia punya link. Ni kamu ada cakap apa kat link ni. Nanti sebelum cikgu habiskan kelas, ingatkan cikgu bagi link kehadiran tau. Okay, kamu klik dulu tu tapi jangan buat apa-apa lagi sebab cikgu boleh aktifkan dia punya quiz. Kamu masuk je dulu. Okay, cikgu kata letak nama baru kamu letak nama Okay, bila kamu masuk, kamu akan nampak dia suruh tuliskan nama. So kamu tuliskan kelas. Nama ringkas pun tak apa tapi kena letak kelas. Oh, dia dah hilang lah. Soalannya kejap. Sekejap cikgu tengok balik. Soalan dah hilang tak? Cikgu dah boleh dah ke tulis nama? Sekejap. Cikgu dah tengok dulu soalan dia. Okay, tak apa. Soalannya dah hilang jadi cikgu dah tuliskan balik tapi tak apa kejap Cikgu masuk dulu cikgu punya. Sekejap. Sorry. Cikgu dah terdelete pula dia punya soalan. So, cikgu kena tulis balik soalan dia. Sekejap Okay, kamu nampak kat skrin kan? Kamu tengok dulu soalan. Cikgu kata jawab. Kamu jawab. So, soalan yang sama juga. So, cikgu nak kamu bandingkan. Bandingkan nilai berikut. Okay, boleh tulis nama dan kelas. Kemudian, kamu pilih pop quiz. Okay, pada jawapan kamu just tulis A lebih besar ke lebih kecil. Okay, kita akan guna simbol lebih besar atau lebih kecil. Okay, pada jawapan kamu just tuliskan A lebih besar ke lebih kecil Okay, cikgu tuliskan dulu soalannya. Full quiz ke? Boleh. Kemudian nanti kalau dah siap nak hantar, kamu tekan simbol kapal terbang kertas tu. Bila dah siap. Okay, cikgu akan bagi 4 soalan. Okey. Pilih soalan Soalannya dulu. tengok pada skrin skrin cikgu dulu. Tu sebabnya kamu kena tengok dulu. Okey, ada 4 soalan. So kamu boleh tulis jawapan kat kertas dulu. Kalau terlupa jawapan nanti kamu just salin je. Okey. Tu je. Ni dah okey. Jefferson dah try hantar kan? Okey, kamu cuba try sekali lagi yang ada jawapan. Kalau nak lagi. Ni kamu hantar yang kosong kan Jefferson? Boleh hantar lagi yang ada jawapan. Okay, faham tak? Siapa yang tak faham nak hantar dia macam mana? Cikgu, saya tak ada slide pun yang cikgu tulis tu. Slide dia tak nampak memang. Kamu kena tengok dekat slide cikgu. Jadi kamu kena Salin balik. salin balik. Salin balik sebab cikgu tak nampak kan kalau kamu tulis kat rumah. So cikgu nak tengok jawapan kamu tu. Okay, boleh start jawab je, tak apa.
Orang lain tak nampak jawapan kamu. Danish Hazim tak dapat kan? Macam mana apa Danish Hazim? Macam mana apa kamu tak dapat apa? Kehadiran ke apa? Yang kehadiran tu nanti cikgu bagi lagi lah kat hujung nanti. Okay, ni yang tentang yang masuk view board ni. Boleh tak? Berjaya tak masuk? Kena lukis apa? Kena tulis jawapan je. So kamu tulis je pakai jari kamu touch je. Cikgu, Tulislah kami jawapannya apa. pop quiz ke poll quiz? Pop quiz. Okay. Pilih pop quiz dulu. Okay, good. Siapa yang cuang ke Zoom? Okay. Nanti kalau kamu dah hantar, cikgu tahulah kamu dah hantar. Okay, yang lain? Boleh tak hantar? Okay, betul macam Chong ni. Tapi kamu tulislah A. Sebab cikgu tak tahu jawapan A ke jawapan B kan. Tulis dia punya jawapan tu. Okay. Dia mungkin kadang dia lambat sikit ya. Ni Anas ni ada kamu tulis jawapan tak ni? Tak nampak. Okay, betul. Macam ni. Boleh type juga So ni salah seorang kawan kamu dah jawab. So A lebih kecil, B lebih kecil, C lebih besar, D lebih besar. Okay, nanti kita check. Okay, tengok kita tunggu yang lain dulu. Okay, yang lain tolong hantar juga. Baru 3 orang ni. Jawapannya nanti cikgu akan save Jawapan cikgu akan save. Okay, hantar lagi yang lain. Okay, yang lain mana? Baru 3 orang je ni. 4 orang. Okay. Yang lain kenapa tak boleh hantar ke apa? Okay, kita cek jawapan. Okay, yang ni kita tak payah susah nak tengok dia nombor pecahan ke, nombor perpuluhan ke. Janji dia negatif, kita tahu dia adalah lebih kecil daripada yang positif. So mestilah dia kurang daripada. Okay, terus dia hantar nanti cikgu write. Terus dia hantar. Okay, B negatif rendah dengan sifar. Okay, ingat balik sifar dia bukannya positif, dia bukannya negatif. Dia natural. Tapi negatif dia memang, nombor negatif dia memang akan sentiasa lebih kecil daripada sifar. Okay, kalau melibatkan perpuluhan, kita cek setiap tempat perpuluhan tu. So yang pertama, tengok tempat perpuluhan yang pertama, sifar. Okay, dua-dua sifar tak boleh tahu yang mana lebih besar. Okay, tengok tempat perpuluhan yang kedua. Okay, kamu ada 4 dengan sifar. So of course lah 4 lebih besar. Okay, yang ni melibatkan unit. So cm dengan mm. Unit lah. So kita kena, kalau melibatkan unit, kena samakan unit dulu. Baru boleh tahu mana yang lebih besar ke lebih kecil. Macam ni 10 cm, 50 mm ni adalah bersamaan dengan 5 cm. So 10 cm adalah lebih besar. Okay, cuba kita tengok kawan-kamu jawab apa. Okay, Choker Zoo jawab. Okay, jawab cikgu besarkan. Okay, ni betul lah. A ni A. C, D. Okay, betul Okay, seterusnya. Anas. Okay, lebih kecil. Okay, betul. Sunita.
Okay, Sumita ni tengok balik Sumita. So tadi macam mana yang ni? Betul lah ni. Lebih besar. Jefferson. Okay, Jefferson. D salah Jefferson check balik sebab di situ ada unit. Oh ni dia betulkan yang ni. Okay, betul. Kurotu. Okay, Kurotu betul juga semua. Okay, yang lain mana? Baru. Okay, betul Manis Maya. Okay, thank you pada yang respon. Pada yang belum hantar ni, hantar juga sebab cikgu nak record. Okay, nanti cikgu nak save. Ni cikgu biar dulu. Kamu yang belum hantar. Okay. So itu kalau melibatkan dua nilai. Okay. Okay, seterusnya kita nak lihat ketaksamaan ni pada suatu garis nombor. Pada suatu garis nombor. Okay, so dalam bila kamu dapat suatu garis nombor, kita boleh juga tukarkan, kita boleh tafsirkan garis nombor ini dalam bentuk ketaksamaan algebra. So kita lihat kedudukan dia. Okay, yang penting kamu ingat nombor yang lebih kanan dia lebih besar daripada nombor yang Cikgu, ya. saya sudah buat tapi mana nak submit? Submit kamu hantar yang gambar macam kapal terbang tu. Nampak tak? Okay. Tak apa nanti cikgu semak nanti cikgu tengok balik. Yang belum hantar terus hantar je. Submit nak submit kamu tekan yang gambar macam kapal terbang tu. Tu maksudnya ada orang masuk tu. Nanti cikgu tengok Okay. So untuk ketaksamaan algebra ingat tulis tadi. Okay, apa tadi cikgu nak cakap? Okay. Okay, perlu ingat nombor. Lepas hantar buat apa? Okay, lepas hantar tengok balik pada Google Meet lah. Tengok balik pada Google Meet. Okay. Okay, tengok balik pada Google Meet nanti kita akan guna balik yang tempat my viewboard kamu tu. Nanti cikgu akan ada quiz lagi, kamu kena jawab kat situ lagi. Okay, so ingat nombor di sebelah kanan lebih besar. Nilai dia lebih besar. Okay, di sini kita ada nombor dan juga pemboleh ubah. Nampak tak? Kamu ada P. Ada P kan? Okay, jadi ketaksamaan algebra kita ni kena cerita tentang apakah keadaan pemboleh ubah yang ada ni. Okay, kita nak cerita tentang pemboleh ubah yang ada ni, huruf yang ada ni. Okay, so sekarang kamu ada P, kedudukannya di sebelah kiri. Di sebelah kiri negatif 5. So ingat, bila dia di sebelah kiri, maksudnya dia nilainya adalah lebih kecil daripada negatif 5 sebab dia duduk sebelah kiri. So di sini itu kat tepi sini tau. Oh, yang ni pun kamu salin lah. Kamu salin juga. Lupa pula cikgu nak suruh salin daripada tadi. Okay, ini ayat dia. Sebab P kedudukannya di sebelah kiri, maka P adalah kurang daripada negatif 5. Okay, maka kalau kita tulis dia punya ketaksamaan algebra dia, maka sebelum tu mana yang guna buku aktiviti, boleh buat dalam buku aktiviti muka surat 96. Cikgu lupa pula. Kalau yang ada buku aktiviti kuning tu, yang ni dalam buku aktiviti. So yang ada buku aktiviti kamu boleh isi juga untuk yang nombor 1. Yang ni nombor 2 dekat dalam boleh salin juga. Boleh buat juga yang untuk nombor 1. Okay, yang tak ada salin. Salinlah macam yang cikgu tulis ni. Okay, so ini keadaannya P adalah kurang daripada negatif 5. Maka P, kalau kita tulis dalam bentuk ketaksamaan linear, kurang daripada adalah simbol yang ni.
Negatif 5. Inilah dia punya ketaksamaan algebra. Okey. So nampak tak sebelum ni kalau persamaan algebra dia tanda sama dengan kan. Tapi yang ni kita guna simbol kurang daripada negatif 5. Okey, macam yang ni pun P kedudukannya di sebelah kiri. So ingat kalau dia di sebelah kiri maka dia adalah kurang daripada 9. Kurang daripada nombor yang sebelah kanan tu. Ni je sebenarnya jawapan dia. Okay, sebab dia nak terbitkan ketaksamaan algebra. Okay. Okay, tapi kalau nombor 2 yang ni, kita tengok P dia berada di sebelah kanan. Jadi, bila dia di sebelah kanan, maka P dia adalah lebih besar daripada 1.3. Kanan dia akan jadi lebih besar. Yang ni pun samalah. Ni untuk nombor negeri pun sama. Janji dia duduk di sebelah kanan. Cuma kita tak tahulah nilai P tu apa. Yang kita tahu nilai P tu adalah kalau macam ni dia lebih besar daripada negatif 4.8. Tak tahu berapa nilai P tu. Tapi nanti untuk satu topik yang seterusnya kita akan cari juga apakah nilai P. Okay, so itu untuk simbol kurang atau kurang daripada atau lebih besar daripada. Okay, salin sekejap. Okay, ada nak tanya tak? Tak boleh masuk apa tu Irfan Hakimi? Yang tak boleh masuk tu tak boleh masuk apa? Tak boleh masuk tu tak boleh masuk my viewboard ni. Dah berjaya belum yang tak boleh tadi? Okay, cikgu tengok sekejap siapa lagi yang dah masuk. Yang dah hantar. Okay, dia tak boleh masuk, dia cakap apa? Kamu tak boleh nak masuk. Klik link tu dia keluar apa? Syafiqah Umairah. Kamu klik link tu dia keluar apa yang dia kata tak boleh masuk tu? Dengan Fazrul. Dia tulis apa? Cuba sekali lagi. Cikgu, yang tadi tu saya sudah hantar. Siapa? Syafrika Apa cikgu? Siapa tu? Syafrika ke? Cikgu tak nampak siapa yang cakap. Ke Sumita? Okay, yang tak berjaya cuba lagi. Sebab lepas ni cikgu ada kuis lain pula. Kamu kena tulis tempat yang sama juga. Okay. Gitu kita tengok muka surat soalan seterusnya ya. Kamu siapa yang dah terkeluar daripada whiteboard tu, kamu masuk je balik link tu dekat chat tu kan. Tengok balik link kat chat tu. Kemudian tekan balik dekat pop quiz. Okay, cikgu nak, yang ni cikgu nak save dan cikgu akan tukar soalan ya.
Okey, soalan seterusnya. Okey, yang ni. Okay, jadi nanti kamu jawab apakah dia punya ketaksamaan linear je. Apakah dia punya ketaksamaan linear. Contohnya dekat jawapan kamu tu just tulis nombor 1 P kurang daripada negatif 4. Ni cikgu dah bagi jawapan kat nombor 1. Situ kamu tulis nombor 2 apa? Sekejap. Sampai. Okay, boleh tak tulis dekat tu, my view board? Jawapan dia. Boleh. Kamu send Send. Berapa orang lah yang cikgu akan paparkan kat kelas ni. Nanti yang lain cikgu akan tanda kemudian ya. Okay. Apa yang dah buat boleh tulis dekat situ. Dekat my view board tu. Kamu boleh padam dulu. Kamu delete dulu kan. Kamu delete dulu. Lepas tu kamu tulis. Kalau kamu dah tulis tadi, kamu tekan je yang gambar tong sampah tu. Kemudian kamu tulis balik, kemudian hantar. Okay, boleh. Yang ni cikgu okay, thank you Parian. Cikgu cuma cuba pelbagai cara lah. Sebelum ni kita dah guna whiteboard V. Tapi ramai kata susah nak type kan. Okay, yang ni cikgu guna yang my view board ni. Okay, dia sebenarnya macam sama juga, cuma jawapan yang perlu kamu tulis tu tak banyak kan. Tapi kamu berilah respon. Nanti cikgu tak tahu ni kamu ni. Kamu buat kat kertas tu cikgu tak nampak kan. Okay, thank you pada yang dah respon. Kita tengok dulu siapa yang dah respon jawapannya. Okay, sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Okay, yang penting kamu tengok kedudukan pemboleh ubah tu di mana. Kiri. Okay, jawapan kamu memang sentiasa akan tulis pemboleh ubah tu dulu. Memang akan tulis pemboleh ubah tu dulu. Siap-siap tulis pemboleh ubah tu apa. Okay, tapi yang kita nak tahu sama ada dia lebih kecil ataupun dia lebih besar. Ni S yang nombor 4 ni S. Okay, nak tahu dia lebih besar ke dia lebih kecil, kamu tengok kedudukan pemboleh ubah tu sama ada dia di sebelah kiri atau dia di sebelah kanan. Okay, kalau dia di sebelah kiri, tangan kiri kamu kan, tangan kiri tu sebelah kiri lah. Maka dia akan lebih, dia akan kurang daripada. Okay, thank you pada yang dah hantar tu. Okay, tapi macam nombor 2, M kamu di sebelah kanan, tangan kanan. M dekat tangan kanan kan. Maka M akan lebih besar. Kamu tengok dia punya kedudukan. Okay, nombor 3 pun K lebih besar. Sebab dia di sebelah kanan. Tak kisahlah nombornya pecahan ke, perpuluhan ke, kita tengok dia punya kedudukan Kedudukan dia.
Dia punya nombor tu tak kisah. Dia negatif ke, dia positif ke, kita tengok dia punya kedudukan. Okey, kita tengok ya jawapan kawan-kawan yang dah hantar. Okey, kita tengok Nuri. Okey, betul ya. So P kurang daripada negatif 4, M lebih besar negatif 12, K lebih besar 1/4, G lebih besar 0.7. Okey, good. Okey, yang lain. Yang lain, tadi kita dah tengok Anas. Orang yang sama, jangan hantar yang lain. Mana orang lain? Okay, tengok Sumita punya. Okey. Okey, yang ni kan Sumita, yang ni kamu kena tulis lengkap sebab soalannya nak ketaksamaan. Dia nak ketaksamaan kan? Ketaksamaan algebra. Jadi, bila ketaksamaan tu, dia macam satu equation tapi equation dia adalah ketaksamaan. So, kamu kena buat lengkap. Jadi, ini adalah P kurang negatif 4. Macam tu. Sebab dia nak ketaksamaan. Dia bukannya nak membanding nilai. Kalau dia membanding nilai, tapi kalau dia tentang ketaksamaan, kita kena jawab lengkap. Okey. Melibatkan apa pun boleh ubahnya, sama ada kurang ke lebih besar ke, kemudian apa nilai dia. Okey, thank you pada respon. Tak apa, nanti kamu betulkan. Bila macam ni kamu jangan rasa malu bila buat salah. Sebenarnya ramai juga orang lain yang buat salah. Tapi macam Anas pun sama ya. Anas kena tulis lengkap. Kena tulis lengkap sebab tajuknya ketaksamaan. Rotu macam mana? Okey. Okey. Okey, macam ni terbaliklah kurus tu. Terbalik. Sebenarnya boleh je kamu nak tulis nombor dulu. Betul, boleh tulis nombor dulu. Tapi kalau kita tengok pada soalan. Mana soalan? Okey, soalannya 1/4. 1/4 dia di sebelah kiri. Kalau kamu nak tulis nombor dulu kan, boleh. Tapi 1/4 tu nilainya dia lebih kecil daripada K. Jangan terbalik pula. Tadi kurang tu cikgu cek. Macam ni kan. Sepatutnya yang ni boleh tulis nombor dulu tapi dia adalah lebih kecil 1/4 lebih kecil. Okey. Okay, yang ni pun sama kan. 0.7 dia lebih kecil daripada S. Dia sama je kalau kamu tulis S lebih besar daripada 0.7. Sama je kan maksud dia. 0.7 lebih kecil daripada, kurang daripada S. S lebih besar daripada 0.7. Maksud dia sama je. Okey. Siapa lagi jawab? Sebelum kita pergi seterusnya. Adriana jawab macam mana? Okey betul. Yang ni betul lah. Okey, thank you pada yang respon. Okey, yang belum, nanti kamu hantar je yang cikgu nak save. Okey. So, siapa yang cikgu jadikan contoh ni jangan malu pula ya. Sebenarnya semua orang belajar juga bila kita buat salah. Sebenarnya ramai juga orang yang buat kesalahan yang sama. So, kita sama-sama baiki kesalahan. Okey. Ya, so ini tentang simbol kurang daripada ataupun lebih besar. Okey, tadi awal-awal tadi kita nampakkan ada banyak lagi simbol yang lain kan? Okey, ni kita baru lihat pada 2 simbol. Okey. Sekarang kita akan lihat pula simbol ni. Simbol apa ni? Lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama, kurang daripada atau sama dengan. Ada tanda garis kat bawah tu. Simbol yang sama tapi ada garis kat bawah tu. Okey. So sama juga macam kita buat tentang algebra sebelum ni kan. Sebenarnya persamaan ke ketaksamaan tu dia datang daripada situasi. Dia menerangkan situasi. Okey, yang ni cikgu nak lihat. Tadi kita lihat pada garis nombor je kan. Okey, yang ni kita akan lihat pada situasi. Okey, ni samalah macam
kita punya set index tadi mula-mula tentang lesen kan, dia tentang umur. Yang ni pun tentang umur juga. Okay, tapi yang ni dia kata umur maksimum. Okay, yang tadi tu dekat set interaksi tadi dia kata sekurang-kurangnya berumur. Kita tengok apa beza dia ya. Okay, umur maksimum Y ni adalah mewakili kita nak wakili umur ni lah sebab umur ni kita tak tahu berapa kan. Jadi kita wakilkan dengan pembeli ubah Y. Kan dengan huruf. So umur ni kita wakilkan dengan huruf Y. Okay, sebenarnya kalau soalan tak tetapkan, kamu boleh nak wakilkan dengan apa-apa huruf. Tapi yang ni soalan dah tetapkan, so kita ikut soalan lah. So umur ni kita wakilkan dengan pemboleh ubah Y. Okay, umur maksimum untuk menyertai pertandingan melukis ialah 18 tahun. Okay, yang ni pun kamu salin juga. Hari ni kena sambil salin. Sama lah dengan saya pun salin kan, kamu pun salin. Cuma yang ni dia ada dalam, yang ada buku aktiviti. Boleh tengok muka surat. Yang tak ada salin Yang nak print nanti esok lah baru cikgu bagikan dia punya soft copy. Yang tak ada buku boleh tengok. Yang ada buku tengok muka surat 97. Okey. So kita boleh wakilkan situasi ini dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey. Cuma ini lebih besar ke lebih kecil ni? Okay, nak senang kita tengok pada garis nombor sebab bila dalam garis nombor kita boleh bayangkan kedudukan dia tu nanti, sebab daripada kedudukan tu nanti kita nampak dia tu lebih besar ke lebih kecil. Okay, so nombornya di sini adalah 18. Kita letak 18. Okay, dia kata umur maksimum. Bila umur maksimum maksudnya boleh tak lebih? Boleh tak lebih daripada umur 18 tahun? Umur maksimum. Boleh tak lebih? Maksudnya kalau 19 tahun ke boleh tak? Boleh tak siapa-siapa respon? Kata umur maksimum. Boleh tak kalau lebih? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Tak boleh kan? So maksudnya kalau kurang tu maksudnya ke kiri lah kan? Kurang. Kurang ke kiri kurang. Sebab kalau lebih besar kan ke kanan. Kurang dia ke kiri. So maksudnya kalau dia kurang daripada 18 ni boleh. Kurang tu umur berapa? Tak kisahlah umur 17 ke, 16 ke, 15 ke tak kisah. Jadi dia kurang daripada 18 tahun. Okay, tapi kalau betul-betul genap 18 tahun boleh tak? Betul-betul 18 tahun. Boleh. Boleh. Boleh kan? Sebab dia kata umur maksimum 18 tahun. So maksudnya paling tua pun umur dia 18 tahun. Okey. So maksudnya 18 tahun pun kita kira, kita boleh ambil kira. Jadi kalau 18 tahun ni kita boleh ambil kira, okay, cara nak lukis dalam garis nombor untuk menunjukkan yang 18 tahun ni termasuk, cara dia kita start daripada 18 kan? Okay, garis nombor kita ni start daripada 18. Okay, bulatan hitam ni bermaksud umur 18 tahun termasuk. Maksudnya 18 tahun dan ke bawah. Kalau kita nak tu dalam ketaksamaan linear, tadi umur ni ialah Y. Okay, dia mestilah kurang daripada 18. Kan, lebih tak boleh. Tapi disebabkan 18 termasuk, so kita letak tanda sama dengan. Maksudnya Y kurang daripada atau sama dengan 18. Nampak tak? Kalau kita tak letak tanda sama dengan ni, kalau macam ni je. Kalau macam ni je, maksudnya Y kena kurang daripada 18. 18 tak boleh. Tapi disebabkan perkataan maksimum di sini, maksimum tu membawa maksud 18 tahun tu pun boleh lagi diterima. So kita letak tanda sama dengan. So Y sama dengan 18. Okay, nampak tak? Perkataan maksimum sini memainkan peranan. So maksimum sini simbol dia adalah, lepas ni kalau kamu nampak word maksimum kamu tahu dia simbol dia
adalah kurang atau sama dengan. Okey. Tengok seterusnya. Kapasiti bagi sebotol air. Kapasiti bagi sebotol air tu. Kapasiti tu apa? Kapasiti tu muatan lah. Muatan. Muatan sebotol air adalah kita wakilkan dengan pemboleh ubah B. Sebab kita tak tahu berapa muatan dia tu kan. Berapa liter dia isi air tu. So kita wakilkan dengan B. Okay, kapasiti dia adalah 1.5 liter. Kadang-kadang kalau kamu beli botol air, dia ada tulis kan. Dia punya nilai kuantiti dia berapa untuk satu botol tu. Tu dia punya kapasiti lah. Okay. So ini kamu punya pembeli ubah adalah B. Kemudian kamu fikir. Sekarang kapasiti dia 1.5. Boleh tak lebih daripada 1.5? Boleh tak isi lebih daripada 1.5? Apa cikgu Boleh ulang tak? balik cikgu? Okey, sekarang dia kata muatan kapasiti ni muatan. Okey, muatan botol air tu 1.5 liter. Boleh tak kalau ada isi lebih? Boleh tak kalau diisi 2 liter ke, 1.6 liter ke, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah kan, mestilah kalau dah lebih, tumpah lah nanti kan. So kamu kena Tak isi boleh. kurang, tak boleh lebih. Tapi, kalau kamu isi ngam-ngam 1.5 boleh tak? Ngam-ngam 1.5 boleh tak muat lagi? Boleh. Boleh kan? Ha. Kalau ngam-ngam 1.5 dia masih lagi belum tumpah. So maksudnya 1.5 ni masuk. Jadi kamu akan tulis bulatan penuh. Kenapa kita kena buat garis nombor ni? Supaya memudahkan kita nak buat dia punya ketaksamaan. So bila kita nampak ni anak panah ke kiri dia kurang. Okay, tapi bila nampak bulatan penuh ni, kamu tahu 1.5 ni dia termasuk. Nampak tak kaitan antara ketaksamaan dengan garis nombor? Okay. So ingat cara nak baca dia. Kalau kurang, kalau anak panah ke kiri tu dia kurang. Kalau bulatan penuh ni maksudnya nombor tu termasuk. So inilah kamu punya ketaksamaan. Boleh tak? Okay. Dah, salin dah. Ada tak lagi yang hantar kuis? Sebentar tu kamu salin dulu. Cikgu nak tengok ni, ada tak yang hantar kuis? Nampak tak? Besar sangat. Kamu tak nampak. Cikgu dari sini. Ni besar pula. Tutup. Okay. Okay, thank you Kumaira. Siapa lagi yang belum hantar? Cikgu save dulu. Okay, dah. Okay, yang ni cikgu cuma nak kamu jawab satu soalan je. Cepat-cepat jawab satu soalan je lepas ni. Ni kuis tu jawab dekat MyViewBoard. Siapa cepat jawab? Ini soalannya. Tuliskan dia punya ketaksamaan. Linear lah. Cikgu nak dia punya ketaksamaan linear je. Tak payah lukis dia punya garis nombor. Garis nombor kamu boleh buat kat kertas kamu je lah. Cikgu nak dia punya jawapan ketaksamaan linear saja apa. Okay, boleh delete dulu kamu punya. Siapa yang belum masuk lagi tadi, tengok link dekat chat ke ada yang baru masuk. Sekejap cikgu tulis balik mana ni. Link dia.
Tak boleh masuk tu dia tulis apa cikgu pun tak pasti dia tulis yang. Cuba lagi yang tak boleh masuk tu. Dia tulis apa? Yang tak boleh masuk tu. Sebab yang ni kamu tak perlu download apa-apa. Yalah tak payah guna akaun Gmail ke apa ke, sepatutnya boleh je masuk. Bila masuk ni nanti dia terus tanya nama. Apa ni Fazrul Azim dia tulis apa? Yang tak boleh masuk tu. Kejap. Oh, sorry. Cikgu tanya. Ni soalan dia. Jawapan dia. Kamu tulis jawapan dia saja. Tak payah tulis yang gambar apa tu? Gambar garis nombor tu tak payah tulis. Pecahan, kalau melibatkan nombor pecahan, kalau nak type kan, dia sebenarnya pecahan per tu kamu boleh tulis yang slash tu. Lupa. Sebab yelah cikgu yang tak boleh nak masuk tu cikgu nak tahu kenapa. Yelah kenapa dia tak boleh masuk. Cikgu pelik juga ni. Akademia pun tak boleh masuk. Dia tulis apa Akid? Akademia? Yang tak dapat masuk tu cuba tengok dia tulis apa. Nanti bagi tahu cikgu. Okay, cikgu biar dulu. Biar dulu jawapan masuk. Kita tengok siapa yang jawab betul. Okay, di sini word dia. Ni dia ingat tak tadi masa set induksi tadi. Dah dekat video tu dia kata nak ambil lesen berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Ingat tak? Yang ni pun samalah. Ada word sekurang-kurangnya RM1000. So sekurang-kurangnya di situ membawa maksud simbol apa? Kamu kena fikir. Sebabnya kena buat garis nombor supaya kamu boleh fikir. Ni kalau lebih, kalau kita ambil nilai yang lebih boleh ke tak? Sesuai tak dengan perkataan sekurang-kurangnya? Okey. Nanti cikgu tengok siapa yang first hantar. Kita tengok jawapan dulu. Okay, so kamu punya, sengit pula. Boleh masuk, bila dah masuk tu tekan pop quiz. Dia ada, kat situ dia ada simbol yang macam bintang-bintang tu. Yang bintang-bintang tu lah pop quiz. Lepas tu kamu akan keluar paparan warna putih. Lepas tu jawab je lah dekat keluaran paparan putih tu. Dia tulis pop quiz kan, ataupun dia lambang dia bintang-bintang tu. Cikgu tak boleh nak tunjuk kat laptop ni sebab cikgu laptop yang host. Jadi tak boleh nak tunjuk, jadi dia tak masuk kat situ. Okey, tengok pada garis nombor ya. Di sini 100 kan? 100 pula. 1000 kan nombor dia. 1000. Okey, jumlah simpanan dia sekurang-kurangnya 1000. Maksudnya jumlah simpanannya ni boleh tak maksudnya lebih 1000 ke kurang? Kita nak, boleh tak kalau kita buat anak panah ke kanan? Kalau ke kanan ni maksudnya lebih 1000. Kan? Anak panahnya tu ke kiri ke kanan? Anak panahnya kalau dalam garis nombor. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya anak panah dia lebih daripada 1000 ke kurang daripada 1000? Kamu jangan keliru ya. Word di sini memanglah sekurang-kurangnya. Tapi bukan maksud dia kurang. Maksudnya di sini jumlah simpanan ini sekurang-kurangnya 1000. Maksudnya paling sikitlah duit ringan dalam simpanan adalah 1000. 1000. Betul. Maksudnya paling sikit duit dia adalah 1000. Jadi tak boleh kurang daripada 1000 ni, dia kena lebih besar daripada 1000. Sekurang-kurangnya kat sini maksudnya paling sikit duit dia ni adalah 1000. So maksudnya duit dia kena lebih lagi. Dan paling sikit duit dia adalah 1000. So 1000 termasuk.
Jadi X, kalau kita tengok bila dah lukis ni senang ya nak buat ketaksamaan, terus boleh tulis ketaksamaan dia. Kita nampak anak panah ke kanan maka dia lebih besar. Okey, nampak je bulatan ni maksudnya ada tanda sama dengan 1000. Okey, tengok ada tak yang jawab betul? Siapa jawab betul? Tengok. Jefferson jawab first. Okey, betul Jefferson. Jefferson betul kenapa dia kecil ni? Okey, betul. Jefferson dapat pertama jawab tadi. Kemudian Norish. Norish betul tak? Okey, Norish tertinggal tanda sama dengan kat bawah ya. Sebab 1000 dia termasuk. Chuang Kezu. Okey, betul. Okey. Kurotu salah taksir Kurotu buat kurang. Sepatutnya dia lebih besar daripada 1000. Okey, Syafiqah betulkan balik jawapan kamu tu apa tu. Okey, Kurotu dah betulkan. Okey, yang lain betulkan juga bila siapa yang tak hantar macam ni cikgu tak nampak kamu jawab apa. Okey, thank you pada yang respon ya. So jangan keliru ya dengan perkataan. Kamu kena, tu sebabnya kena buat garis nombor ni, kamu fikir. Kamu nak ke kanan ke kamu nak ke kiri. Tengok dia punya maksud perkataan. So lepas ni kalau nampak perkataan sekurang-kurang, itu kamu tahu simbol dia adalah lebih besar atau sama dengan. Okey. Nanti lepas kita buat semua ni, nanti kita akan simbolkan apakah perkataan-perkataan yang membawa maksud simbol sama, lebih besar ke, lebih kecil ke, ataupun kena letak tanda sama dengan ke. Okey. Okey. So kita dah lihat ya tentang 4 tanda, lebih besar, tanda kurang daripada, lebih besar daripada. Kemudian macam mana keadaan yang kena ada tanda sama dengan kat bawah dia. Macam mana keadaan lebih besar sama dengan kemudian tadi kita dah kenal pasti beberapa perkataan yang mewakili simbol-simbol ni. Okey, nanti untuk satu topik yang seterusnya kita akan buat situasi. Okey, yang tu nanti kita akan lebih banyak jumpa perkataan-perkataan yang mewakili 4 simbol ni. Okey. Okey, dah habislah. Okey. So, ada lagi masa 10 minit ni. Cikgu nak kamu tengok latihan dalam buku teks. Sekejap cikgu tengok latihan. Okey. Dekat simbol tu kalau type dia memang tak jadilah, kamu kena tambah pakai tangan kan. Okey. Okey, sekarang tengok muka surat. Tengok buku teks ya, buku teks. Tengok 153. Okay, ada satu soalan je sebenarnya kat situ. Soalan 1 kan. Soalan 1 A, B. Okay, soalan 1 A, B. Okay, lepas tu boleh buat sekarang sikit je tu. Okay, yang ni sebenarnya nanti kamu boleh hantar terus kat cikgu. Pakai link yang sama juga. Sekejap, cuba cikgu sharekan link pakai handphone boleh tak
Sekejap, try share link pakai ni. Okey. Ni yang sepatutnya bila kamu klik link tadi tu, kamu masuk yang ni tak? Betul kan? Masuk yang ni kan? Okey. So nanti dia akan tulis nama. Sebelum tu dia terus kena tulis nama. Kenapa hilang pula ni? Ni siapa ada orang lain share ke? Disable to others. Sekejap cikgu tengok, cikgu cuba sharekan tadi link tadi tu kalau kamu masuk. Sekejap Yang tak berjaya masuk tu lah. Sementara tu yang lain masuk buat yang latihan tu sekejap Lepas tu cikgu tunjuk macam mana nak submit. Bila dah tulis dalam buku tulis. Yang tu buat kat buku tulis. Latihan buku teks tu buat sekarang. Buat sekarang dalam buku tulis. Nanti cikgu nak kamu hantar dekat sini. Sekejap cikgu share nak tunjuk. Nak buka my view board tu. Mungkin sebab dia punya link tu tak tulis nama cikgu tau. Sekejap